Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah في هذا اليوم سنقدم لكم في تحت موضوع الإجارة ثم البيع. اسمي إفاتيرة بنت محمد رقم الطالب ثاني واحد BS 0002. أولاً تعرف الإجارة في اللغة السم لما يعطى من قراءة لمن قام بأمل ما جزاء له على عمله فيقال له أجره. Tarif ijarah dari segi bahasa ialah kalimah ijarah merujuk kepada bayaran yang diberikan kepada orang yang melakukan sesuatu kerja sebagai ganjaran kepada apa yang dilakukannya. Ia juga disebutkan sebagai ajr atau ujrah. Ajrahu atau ajarahu bermaksud memberi upah kerana kerja yang dilakukan. Mughni al-muhtaj biqawlihi aqad ala manfa'ata maqsudatin ma'lumah qabila lil bazli wal ijabah wa bighudin ma'lum. Menurut istilah seperti yang dinyatakan oleh pengarang Mughni al-Muhtaj, ijarah ni ialah kontrak untuk mendapatkan khidmat yakni manfaat tersebut. Maksud kontrak untuk mendapatkan khidmat iaitu manfaat ialah memindahkan hak milik khidmat yakni manfaat tersebut. Ini dinyatakan oleh sesetengah pengertian sebagai pemindahan hak milik suatu khidmat iaitu manfaat dan dibayar dengan suatu barangan. Dalil masyru'iyah amal kitab faqawlu ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa in arda'na lakum fatuhunna ujurahunna. Surah At-Talaq. Faqad amrullahu ta'ala al-aba'i bi'ita'i al-ajri al-irda'. Firman Allah dalam surah At-Talaq ayat yang ke-6 yang bermaksud, jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para bapa supaya memberikan ganjaran sebagai upah penyusuan anak mereka. Berdasarkan ayat ini, upah menjadi hak penyusu dan sudah tentu mereka tidak berhak untuk mendapat ganjaran melainkan dengan suatu kontrak. Saya Siti Basnora binti Muhammad Jagaria, nomor matriks 18BS 02 029. Itu saya ingin memohon maaf kepada Ustazah Norita dan juga rakan-rakan sebab saya sekarang ini tergaris dunia agak susah untuk saya menyebut perkataan dengan jelas. Terusnya, arkanu al-ijarah wa syaratuha. Rukun pertama, al-aqadani wa huwa al-mu'jiru wal mustajiru, iaitu dua orang yang berakad. Syaratnya ialah mestilah orang yang baligh dan juga berakal. Kedua, kontrak sewa tidak sah sekiranya membabitkan kanak-kanak dan orang gila kerana kedua-duanya tidak mempunyai kuasa hak milik pada diri sendiri dan harta mereka sendiri. Arkanu sadi wa huwa al-ijabah wal qabul. Okey, pertama ialah ijab, iaitu lafaz penawaran, dan lafaz ini perlu menunjukkan bahawa perkhidmatan tersebut adalah miliknya sendiri. Contoh lafaz pertama ialah secara langsung, iaitu saya sewakan kereta ini ataupun saya sewakan rumah ini. Contoh lafaz kedua iaitu tidak langsung. Contohnya, tinggallah rumah saya selama setahun dengan bayaran sekian ataupun dengan bayaran yang saya tetapkan. So tidak dinyatakan berapa yang dia perlu bayar, dan lafaz itu mempunyai kinayah lah, maksudnya yang tidak jelas. Manfaah, dan terdapat beberapa syarat kontrak, iaitu yang pertama at-takunu mutakawwamah, iaitu barang yang bernilai. Antara syaratnya ialah tidak sah penyewaan yang melalaikan disebabkan penggunaan yang haram. Contoh hiburan
Seterusnya, tidak sah mengupah seseorang bercakap tanpa henti walau tujuannya untuk melariskan barangan. Seterusnya ialah ayakunu fi maqduri al-mukjiru taslimuha. Pemilik perkhidmatan mestilah mampu menyerahkan perkhidmatannya supaya pemilik perkhidmatan mestilah mampu menyerahkan perkhidmatannya supaya penyewa boleh menggunakannya. Antara syaratnya ialah tidak sah menyerahkan barangan yang telah dirampas. Seterusnya, tidak sah menyewakan kereta yang telah hilang. Ketiga, tidak sah menyewakan tanah untuk tujuan pertanian tetapi tiada sumber air yang tetap. Ayakunu usuluha lil mustajiri la lil mu'jiri, iaitu manfaat diperolehi oleh pengupah bukan oleh orang yang diupah. Pertama, tidak sah mengupah seseorang melakukan ibadat yang memerlukan kepada niat dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Contoh, solat dan puasa. Tetapi ibadah haji dibolehkan, iaitu upah haji yang diwakilkan ke atas pihak yang telah meninggal dunia. Seterusnya ialah alla yakunu fi al-manfa'ah istifa'u aid qasdan, iaitu khidmat ataupun manfaatnya bukan tujuan mendapatkan barangan, iaitu tidak sah menyewa kebun untuk mendapatkan barangan, sebab pada dasarnya ialah kontrak sewa ialah pemilikan khidmat bukan barangan tersebut. Seterusnya adalah ujrah, iaitu bayaran sewa serta syarat bayaran sewa. Bayaran itu mestilah bayaran yang suci, tidak mengandungi unsur-unsur riba. Seterusnya, bayaran sewa boleh digunakan dan bernilai seperti duit, dan bayaran sewa diketahui oleh kedua-dua belah pihak. Nama saya Zahia binti Basir, nombor matrik 21 BS 02016. Sedangkan anwa'ul ijarah, iaitu jenis-jenis ijarah. Jenis-jenis ijarah ada dua. Yang pertama, ijarah alal manafi' dan yang kedua, ijarah alal a'mal. Ijarah alal manafi' iaitu sewa atas manfaat. Apa maksud sewa atas manfaat ni? Iaitu benda yang kita sewa, kita akan dapat manfaat. Contoh dia, sewa kereta ataupun sewa rumah. Kita sewakan kereta untuk kita dapatkan upah, untuk kita dapatkan duit sewa tu. Maksudnya kita dapat manfaat daripada benda yang kita sewa tu. Antaranya sewa rumah ataupun sewa kereta. Okey. Yang kedua, ijarah alal a'mal, iaitu sewa ke atas pekerjaan. Kat sini tak maksud dia lebih kepada upah. Maksudnya kita mengupah pekerja tu. Pekerja kat sini ada dua jenis. Yang pertama, ajar khas dan yang kedua, ajar mushtarak. Ajar khas ni bekerja secara individu dengan masa yang telah ditetapkan. Maksudnya dia ada majikan lah kat sini, tapi dia bekerja secara individu. Contoh dia pembantu rumah ataupun pemandu kereta. Itu ajar khas. Yang kedua tadi, ajar mushtarak. Ajar mushtarak ni orang yang bekerja sendiri. Maksudnya dia bekerja sendiri dan dia dapat upah tu lah. Maksudnya dia tak ada majikan, tapi dia bekerja sendiri. Itu ajar mushtarak. Maksudnya kat sini ada dua jenis ijarah, iaitu ijarah sewa ke atas manfaat dan sewa ke atas pekerjaan yang dilakukan. Aplikasi Al-Ijarah Thumma Al-Bai'. Al-Ijarah Thumma Al-Bai' ni ialah sewa kemudian beli. Selain itu, muamalah jenis ini adalah satu daripada kaedah jual beli harga tangguh, ataupun pada hari ini ia dikenali sebagai hire purchase yang dibuat mengikut prinsip muamalat Islam.
Al-Ijarah Tsumma Al-Bai ini mengandungi dua akad dan ia dijalankan mengikut urutan. Yang pertama ialah akad sewaan, yang kedua pula ialah akad beli selepas tempoh sewaan. Rukun ijarah Tsumma Al-Bai. Rukun akad sewaan iaitu pemberi sewa, penyewa, harta yang disewa, manfaat, bayaran sewa dan juga sigar. Rukun akad beli iaitu penjual, pembeli, harta yang dibeli, harga dan sigar. Apa yang kita boleh lihat dalam cerita ini adalah proses bagaimana Al-Ijarah Tsumma Al-Bai ini diaplikasikan. Pertama, pelanggan akan mengenal pasti kenderaan untuk dibeli. Kedua, pelanggan akan datang ke bank untuk mendapatkan pembiayaan. Dan ketiga, bank akan membeli kenderaan tersebut lalu menyewakan kepada pelanggan. Dan akhir sekali, pelanggan tersebut akan membayar sewa dan ansuran secara bulanan. Ini bermaksud, di bawah kontrak ijarah iaitu sewa, pelanggan akan menyewa barangan daripada bank pada kadar sewa yang dipersetujui bagi tempoh yang ditetapkan. Dalam tempoh penyewaan, pelanggan perlu menandatangani kontrak sewa bagi barangan tersebut daripada pemilik iaitu bank pada harga yang dipersetujui. Dalam tempoh itu juga, bank adalah pemilik kenderaan tersebut. Selepas penjelasan bayaran sewa beli, akan berlakunya pemindahan pemilikan dari bank ke pelanggan. Dan walau bagaimanapun, sekiranya pelanggan tersebut gagal dalam melaksanakan kewajipan mereka untuk membayar semua ansuran bulanan mengikut jadual yang dipersetujui yang dinyatakan dalam kontrak sewaan, pelanggan akan dikenakan tindakan undang-undang terhadap notis-notis yang diberikan. Dan dalam masa yang sama, bank itu mempunyai hak dalam pengambilan semula kenderaan tersebut. Seterusnya, pindahan hak milik. Pindahan hak milik harta yang disewa, dia tak akan automatik bertukar milik walaupun tempoh sewa yang dibayar itu sudah tamat. Maksudnya kat sini dia hanya menyewa sahaja tanpa memiliki barang tersebut, melainkan dia berunding dengan orang yang bagi sewa tu untuk dia memiliki barang tersebut. Contohnya, dia nak sewa rumah ni, tapi dalam masa yang sama, kalau boleh dia nak beli terus rumah ni. So kat situ dia dapatlah manfaat kat dia. Sambil dia bayar tu, sambil dia boleh memiliki barang yang disewa. Kalau pemberi sewa tu bersetuju untuk bertukar milik selepas tamat bayaran, maka selepas tamat bayaran, harta yang dibayar itu boleh bertukar milik menjadi miliknya. Tapi kita hanya menyewa tanpa niat memiliki barang tersebut. Jadi ijarah ni menyewa je lah. Kita sewa untuk kita dapat manfaat, tapi bukan untuk memiliki barang yang kita sewa tu.